بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan lagi saya hormati Al-Fadil Tuan Pengerusi Surau As-Sabah Seksyen 3 Bandar Baru Bangi. Seterusnya saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa surau. Yang berbahagia lagi dimuliakan barisan pentadbir, barisan pengurusan, barisan pegawai, para imam, para bilal, para siap. Seterusnya para tok guru, para alim ulama, para asatizah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya serta rahmat darinya, alhamdulillah kita dapat memasuki di ambang tahun baharu Masihi ini, tahun 2022. Mudah-mudahan ianya menjadikan diri kita lebih baik dan lebih elok dari berbanding tahun-tahun sebelumnya. Khusus dari sudut ilmu kita semakin bertambah, kemudian amalan kita semakin meningkat dan akhlak kita semakin diperelokkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita insya-Allah. Jadi sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Ini insya-Allah pada kali ini kita sambung pada siri yang ke-11. Pada siri yang ke-11 kita masuk pada sunnah yang ke-41. InsyaAllah. Cuma slide-nya tuan-tuan saya dalam proses tengah cuba share dan ada masalah teknikal sikit. Ini insyaAllah saya akan cuba share dalam masa terdekat lah insyaAllah. Baik. Kita mulakan dulu sunnah yang ke-41.
Tak ada suara Ustaz. Bismillah. Sekarang okey ke? Okey. Oh, ni masalah line ni. Okay, kejap-kejap time. Minta maaf semua sekejap dalam lebih kurang 2 minit jap. Saya cuba selesaikan jap. Okey. Bismillah. Okey. Teman tuan-tuan, pagi ni line mungkin ada masalah sikit. Saya tak jangka. Sekarang okey kot insya-Allah. Dia nampak. Okay, kita mulakan insya-Allah. Kita ulang balik pada sunnah yang ke-41. Qala al-mu'allifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insya-Allah amin. Pada sunnah yang ke-41 yang kita akan membicarakan berkenaan pada bab musafir. Pada bab musafir kita sambung pada kuliah yang lalu, di mana yang sunnah ke-41 berkenaan doa musafir. Yang kita akan lihat pada doa musafir. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hendak keluar, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, berkenaan doa musafir, pertama sekali dalam hadis yang kita dengar tadi tuan-tuan, iaitu berkenaan bacaan yang kita boleh baca ketika mana keluar dari rumah. Seperti yang disebut dalam hadis tadi, iaitu perkataannya ataupun ayatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi mungkin juga di antara kita ada yang membaca, kita tambahkan Al-Aliyyil Azim. Jadi tidak ada masalah pada tambahan itu, tapi dari sudut perbahasan ilmunya, dari sudut hadisnya, memang kita perlu baca ataupun minimum yang Nabi sebut dalam hadis, maka Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwwata illa billah. Dan Nabi sebut barang siapa yang membaca doa ini, Nabi sebut kamu telah dicukupkan, kufita, kamu telah dicukupkan, kemudian Nabi sebut wa wuqita, dan kamu telah dilindungi, dan kamu akan terhindar daripada gangguan syaitan. Jadi ini tuan-tuan bacaan yang kita boleh baca di mana ketika kita keluar daripada rumah. Ini bacaan yang pertama tuan-tuan. Bacaan yang pertama yang boleh kita baca. Baik. InsyaAllah saya akan cuba share tuan-tuan. Cuma saya tengah cuba lagi, cuma dia masih tak dapat nak share lagi.
InsyaAllah kalau boleh share di depan, saya akan cuba share insyaAllah bagi slide dia. Jadi tuan-tuan, ini bacaan yang kita boleh baca ketika nak keluar daripada rumah. Jadi ini doa yang kita baca ketika keluar daripada rumah. Manakala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ada sebut dalam kitabnya, iaitu kitab Riyadhus Salihin, di mana beliau menukilkan daripada hadis riwayat Imam Abu Daud nombor 5094, juga dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Imam Nawawi sendiri, di mana bacaan dia dia lebih kurang hampir sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dia tidak ada hauqalah di situ, tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Tetapi dalam hadis tersebut menyebutkan satu doa yang baru. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au azlima au uzlima au ajhala au yujhala alayya. Jadi ini tuan-tuan boleh rujuk dalam riwayat Imam Abu Daud. Imam Abu Daud saya ulang tuan-tuan doa dia, doa yang kita boleh baca juga. Allahumma bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udall au azilla au uzal au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yang bermaksud tuan-tuan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung denganmu daripada disesatkan ataupun menyesatkan orang lain, daripada dihina atau menghina orang lain, daripada dizalimi atau menzalimi orang lain, daripada dijahilkan ataupun diperbodohkan dan memperbodohkan orang lain. Jadi inilah tuan-tuan maksud ataupun 4 doa yang kita minta apabila kita nak keluar daripada rumah. Juga kita boleh amal yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Baik. Jadi itu tuan-tuan doa yang kedua yang kita boleh amal. Jadi yang pertama tadi yang lebih ringkas, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa yang kedua ini yang ada tambahan sedikit dan dia menyingkirkan ataupun dia membuang lafaz hauqalah di situ. Baik. Jadi kita lihat pada seterusnya pada doa yang boleh kita amalkan. Itu kita khusus keluar daripada rumah. Kerana kita baca doa itu dia khusus pada nak keluar daripada rumah. Manakala yang kita nak baca, yang kita nak belajar ni tuan-tuan, dalam saya cuba share tuan-tuan slide dia. Mudah-mudahan keluarlah. Yang mana yang kita nak baca doa ini tuan-tuan, iaitu ketika kita nak memulakan perjalanan. Saya dah cuba share tuan-tuan, nampak kot dia punya slide ya. Okay, nampak di sini. Okay, nampak. Nampak? Okay, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan boleh ambil sebagai rujukan lah insyaAllah. Baik tuan-tuan, jadi kita tengok pada hadis yang seterusnya, iaitu dalam hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa beliau menyebutkan sesungguhnya Nabi SAW berdoa jika ingin bermusafir. Baginda akan duduk tetap di atas binatang tunggangannya, lalu apabila tunggangannya mula bergerak, baginda membaca. Jadi membaca doa dia tuan-tuan. Ini doa dia yang boleh kita amalkan. Doa yang panjang, tuan-tuan boleh rujuk dalam riwayat Imam Muslim nombor 1342. Riwayat Imam Muslim nombor 1342. Baik. Doa ini tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan sebelum ni, kita ada belajar dalam surah ke-40, di mana dalam perjalanan Nabi, bila mana Nabi menaik tempat yang mencerun,
Nabi akan bertakbir. Ada hadis yang sebut Nabi hanya bertakbir, ada hadis yang menyebutkan Nabi bertakbir 3 kali. Jadi tuan-tuan, kalau kita perasan dalam doa ni pun dimulakan dengan takbir sebanyak 3 kali. Seperti saya dah sebut dalam kuliah yang lalu. Iaitu takbir ketika menaik ataupun jalan yang cerun, dan kita bertasbih subhanallah apabila kita melalui jalan yang rendah. Baik, dalam doa ni tuan-tuan, di mana Nabi SAW memulakan dengan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, lepas tu jangan sambung walillahilham pula. Itu doa, bacaan ketika kita nak bertasbih pada hari raya tu. Manakala tuan-tuan, bacaan ini lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca doa yang naik kenderaan yang biasa kita baca tu. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuan-tuan, doa ni sebenarnya dari ayat Al-Quran. Asalnya dari ayat Al-Quran surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat ke-43. Ni bacaan ni tuan-tuan. Jadi Nabi pun membaca bacaan yang sama. Bermakna Nabi dah mendapat wahyu ayat Al-Quran tersebut dan Nabi menggunakan ayat tersebut sebagai doa menaiki kenderaan ataupun nak memulakan perjalanan. Cuma yang biasa kita baca versi yang ringkas. Maknanya sampai lamun qalibun sahaja. Kita mula subhanallazi sakhkhara lana sampai lamun qalibun. Jadi itu versi yang ringkas yang boleh kita amalkan. Alhamdulillah lah. Bagi yang beramal, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, di sini dalam hadis ini khususnya disebut doa yang lebih panjang. Di mana menjadi lebih baik untuk kita amalkan doa ini. Bermakna doa ini ialah yang lebih lengkap. Yang mana Nabi baca, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma huwin alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibi fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wal kabatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Itu tadi ni doa dia yang Nabi baca, yang mana kita boleh baca dengan lebih lengkap. Jadi tuan-tuan, tak semestinya kita kena hafal. Bagi kita yang nak betul-betul nak membaca doa ini, kita boleh juga tuan-tuan untuk kita printkan ataupun kita letakkan dalam handphone ke, maknanya kita rujuk saja. Tak perlu kita hafal pun tidak mengapa. Jadi sekurang-kurangnya bila kita nak bergerak, bila kita nak bermusafir, kita nak pergi jalan-jalan tuan-tuan, kita bacalah doa ni. Jadi sekurang-kurangnya kita baca yang ringkas. Itu yang paling minimum lah. Yang kita baca sampai lamun qalibun. Dan sebaik-baik tuan-tuan, baik kita amalkanlah doa ini sepenuhnya. Jadi tak semestinya kita kena hafal. Jadi kita boleh rujuk, kita boleh lihat. Yang penting kita boleh untuk menjadikan amalan ini satu amalan yang istiqamah. Kita berterusan. Kita membaca doa ini untuk memulakan perjalanan. Baik. Dan tuan-tuan, khususnya seperti mana yang kita baca dalam hadis tadi, yang kita dengar dalam hadis. Iaitu, saya buka balik tuan-tuan. Di mana Nabi SAW membaca doa ini ketika tunggangannya mula bergerak. Jadi kalau kita lihat pada zaman Nabi, kerana kenderaan pada waktu itu berupa haiwan lah. Dan haiwan ini bila mana dia bergerak dengan sendiri ikut pada kehendak haiwan itu, dengan usaha kita untuk menggerakkannya, barulah Nabi akan membaca. Jadi pada zaman kita yang mana kenderaan kebanyakannya kita yang mengawal dia. Jadi bermakna tuan-tuan, kita baca doa dulu, kita aminkan doa, barulah kita bergerak tuan-tuan. Jadi pada zaman Nabi kerana naik haiwan, jadi haiwan ni kadang-kadang ada yang dia bergerak sendiri. Walaupun tidak diberi kearahan lagi, tidak diberikan isyarat lagi, tapi dia akan bergerak sendiri. Tapi kita, kerana kita yang mengawal kenderaan, jadi sebaik-baiknya kita baca dahulu doa, kita aminkan, barulah kita mula bergerak. Seperti mana yang kita biasa amalkan dalam perbuatan yang lain. Kita masuk ke dalam masjid, kita baca doa, kita aminkan dulu baru kita melangkah. Samalah begitu dalam mana-mana pun, doa masuk rumah ke, doa masuk ke dalam tandas ke, ataupun apa sahaja amalan yang lain, kita akan buat begitu. Kita baca doa dulu, barulah kita akan melakukan perbuatan tersebut. Tuan-tuan, jadi kita bacalah doa tadi tu, doa yang panjang ini.
Seboleh-bolehnya kalau kita tak mampu, bacalah yang ringkas pun okeylah, memadai dah. Dan kita baca doa, kita berharap supaya Allah mempermudahkan urusan perjalanan kita itu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan doa dia, tuan-tuan boleh snap ke ataupun boleh rujuk juga dalam Google. Tuan-tuan type saja hadis riwayat Muslim 1342. Nanti dia akan keluar tuan-tuan doa ni. Doa ni ataupun hadis ni lah yang mengandungi doa ini. Baik. Kita lihat pada seterusnya, masih lagi sunnah ke-41 tuan-tuan. Cuma saya nak lebih menekankan berkenaan surah Az-Zukhruf tadi yang saya sebut, surah yang ke-43, di mana inilah tuan-tuan ayat Al-Quran dia yang Nabi mengamalkan ketika untuk memulakan perjalanan. Jadi tuan-tuan, ini tuan-tuan boleh lihat dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43, bermula dari ayat 13 dan 14. Cuma saya letak 12 tu supaya tuan-tuan boleh nampak dia punya kesinambungan. Kerana tentang perjalanan ini mula dari ayat 12. Tarkabun tuan-tuan. Jadi barulah disambung dengan ayat 13 dan ayat ke-14. Jadi inilah doa yang Nabi baca yang asalnya dari Al-Quran. Maknanya doa ini asal daripada ayat Al-Quran. Baik. Kita lihat tuan-tuan pada sunnah yang ke-42. Kita masuk pada sunnah yang 42. Baik, ini satu sunnah yang penting untuk kita tahu dan kita amalkan dalam urusan musafir kita. Iaitu solat sunat 2 rakaat di masjid ketika pulang daripada perjalanan. Dalam sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al-masjid fa shalla rak'atain qabla an yajlis, atau kama qala. Disebut apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba daripada perjalanan ketika waktu duha, baginda terus masuk ke dalam masjid dan solat 2 rakaat sebelum duduk. Riwayat Imam Al-Bukhari nombor 3088, hadis yang sahih. Baik, kita lihat tuan-tuan, apa yang disebut oleh ulama dalam memberikan huraian terhadap hadis ini. Baik, kita lihat. Seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iaitu berkenaan solat sunat 2 rakaat ini, disebut dalam kitabnya, dianjurkan solat sunat 2 rakaat bagi orang yang baru tiba dari perjalanan. Iaitu disebut sebagai kudum min safar. Kudum bermaksud pulang ataupun balik, min safar daripada perjalanan. Baik. Tuan-tuan, dalam perjalanan kita, musafir kita, kalau dilihat daripada sudut sebelum nak bergerak, adakah di situ sebarang solat sunat? Kalau kita lihat dari sudut hadisnya ataupun Qurannya sendiri, maka tidak ada sebarang hadis yang sahih ataupun hasan yang menyebutkan bila mana kita nak bergerak ada solat yang tertentu yang Nabi buat. Tidak ada tuan-tuan. Daripada sudut hadisnya tidak ada. Kalau kita nak amalkan pun, kita amalkanlah, tapi solat sunatnya kita niatkan yang solat sunat yang boleh kita amalkan. Contoh kita nak bergerak, kita niatkan solat sunat duha. Ataupun waktu tu isyraq, kita niatkan solat sunat isyraq. Atau waktu tu kita nak solat, contoh kita nak solat sunat mutlak dalam waktu yang bukan diharamkan, maka kita niatkan solat sunat. Maknanya tidak ada apa-apa niat lah. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat. Jadi itulah makna mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebarang sebab. Jadi itu yang kita boleh amalkan sebelum kita nak memulakan perjalanan. Bermakna ianya sebelum perjalanan dan tidak ada sebarang solat sunat yang khusus. Jadi kalau kita nak amal, kita niatkan solat sunat yang kita dah belajar, yang boleh kita amal pada waktu tersebut. Adapun balik dari perjalanan, seperti mana yang kita dengar dalam hadis tadi, di mana Nabi SAW balik waktu duha. Nabi akan singgah dulu ke masjid yang berhampiran dengan rumah ataupun tempat asalnya balik itu. Nabi akan solat dulu 2 rakaat. Barulah Nabi akan pulang ke rumah ataupun ke tempat asal tersebut. Jadi itulah tuan-tuan yang disebut sebagai salah satu kaedah yang kita boleh amalkan.
Baik, dan sebagai tambahan disebut oleh Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya iaitu Zadul Ma'ad, di mana disebut sunat masuk ke dalam negeri kita ataupun tempat asal dalam keadaan berwudu, menghampiri masjid dan solat 2 rakaat. Cuma tambahan sedikit, kemudian duduk sebentar bagi mengucapkan salam bagi yang sempat. Dan tuan-tuan, ini yang sebagai tambahan yang disebut oleh ulama sebagai adab, iaitu bila mana kita nak kembali balik tempat asal, kita datang tu dalam keadaan berwudu. Seperti yang kita biasa dengar tuan-tuan, Nabi SAW digelar juga sebagai seorang yang daimul wudu, yang sentiasa dalam keadaan berwudu. Dan baginda juga balik daripada perjalanan, dalam musafir ini baginda akan masuk ke tempat asal dalam keadaan berwudu. Dan Nabi terus akan pergi ke masjid, solat dulu 2 rakaat. Maksudnya dalam keadaan berwudu. Bila mana pergi terus solat. Dan baru Nabi akan pulang ke tempat asal ataupun ke rumah baginda. Jadi itulah yang biasa Nabi amalkan. Dan tuan-tuan, menjadi sunnah ke atas kita juga untuk solat sunat 2 rakaat. Afdalnya di masjid ataupun di surau yang berdekatan balik daripada perjalanan ini. Kalau kita katalah tak sempat, mungkin ada sebarang keuzuran tuan-tuan, maka sekurang-kurangnya bila balik daripada safar, daripada musafir ini, solatlah kita di rumah pun tidak menjadi masalah. Maknanya sebab kita solat ini dia sebut sebagai qudum min safar. Jadi niat dia kita niatkan qudum min safar. Ataupun kita boleh juga niat kalau waktu duha kita niatkan duha. Tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan kita solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat afdalnya kita buatnya di masjid ataupun di surau yang berdekatan sebelum kita pulang ke rumah. Ataupun kalau kata ada uzur, maka tak apalah, solatlah di rumah pun tidak menjadi masalah. Dan kita boleh niatkan, sebaik-baiknya kita niatkan khusus qudum min safar. Kita niatkan saja aku solat sunat balik dari musafir. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun juga kita boleh niat saja aku solat sunat duha, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi inilah tuan-tuan yang disebut sebagai sunnah yang boleh kita amalkan. Khusus dalam balik daripada perjalanan. Baik. Jadi ini sunnah ke-42 tuan-tuan. Kita masuk pada sunnah yang seterusnya. Kita masuk pada bab yang baharu. Pada bab yang ke-8 iaitu pelbagai sunnah berkaitan tentang Jumaat. Dalam Jumaat tuan-tuan. Kita lihat apakah sunnah-sunnah dalam solat Jumaat ini khususnya. Baik. Pada sunnah yang ke-43. Ini satu sunnah yang mungkin jarang kita dengar dan kita amalkan. Kita lihat tuan-tuan apakah hadisnya. Disebut tajuknya khatib memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Dalam sebuah hadis daripada Umarah bin Ruwaibah. Dia melihat Bishr bin Marwan di atas minbar sedang berkhutbah sambil mengangkat 2 tangannya ketika dia berkhutbah. Ini ketika dia berdoa. Dan dikatakan oleh Umarah, kiranya Allah memburukkan kedua tangan ini. Beliau sebut, qabbahallah hatainil yudayyatain. Moga Allah memburukkan kedua tangan ini yang mengangkat. Kerana dahulu aku melihat Nabi SAW dengan tangannya tak lebih demikian. Ia sekadar memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Bisababati. Disebut dalam riwayat Imam At-Tirmizi nombor 515, hadis Hasan. Baik tuan-tuan, kita lihat apa yang disebut oleh ulama. Jadi ini hanya hadis. Jadi kita mungkin nampak dengan pelbagai aspek. Kita mungkin faham dengan pelbagai persepsi. Baik tuan-tuan, kita lihat apa yang ulama sebut. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, iaitu Nabi SAW mengajarkan supaya kita tidak mengangkat tangan ketika khutbah. Baik. Tuan-tuan, anjuran ini khususnya kepada khatib. Kepada yang berkhutbah. Khatib yang sedang berkhutbah. Itu yang khusus. Di mana yang kita nampak pada hari ini pun, khatib tidak ada lagi lah mana-mana khatib yang sekadar yang saya lihat. Yang mana mereka mengangkat tangan ketika berdoa. Maknanya doa macam ni. Tidak adalah kita nampak pada hari ini.
Mungkin ada pun mungkin jarang sangat lah. Di mana biasa kita akan melakukannya dalam keadaan memegang tongkat sahaja. Jadi khatib memegang tongkat dan tidak memberikan sebarang isyarat. Jadi tak mengangkat tangan tu dah okey lah tuan-tuan. Cuma sebagai gantian dia ataupun sebagai orang kata kaedah yang nak nak menggantikan kepada perbuatan mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti mana yang Umarah bin Ruaibah lihat Nabi SAW amalkan, iaitu sekadar memberikan isyarat menggunakan jari telunjuk. Maknanya tuan-tuan, kedudukannya bagaimana? Maknanya kita mengangkat jari telunjuk lah. Dia tidak kira sama ada kita nak melentang kita nak menunjukkan jari itu macam isyarat ketika tahiyat pun tak ada masalah, ataupun kita nak angkat macam ni pun tak ada masalah. Yang penting kita isyaratkan menggunakan jari telunjuk tuan-tuan. Jadi ini khusus kepada khatib. Jadi menjadi sunnah ke atas kita yang menjadi khatib yang berkhutbah, maka tak perlu kita angkat tangan. Tangan kiri kita memegang tongkat dan tangan kanan ini kita mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jadi sama ada kita nak angkat macam ni pun tak ada masalah, ataupun kita nak memberikan isyarat seperti tahiyat pun tak ada masalah. Tapi inilah yang disebut sebagai sunnah. Dan inilah tuan-tuan pandangan yang disebut dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Baik, ini khusus bagi khatib. Di mana bagi makmum, bagi jemaah. Di mana kita tidak ada dalil yang soreh, yang jelas dalam memberikan kaedah untuk kita nak buat apa ketika mendengar khutbah. Jadi di situ ada pandangan ulama yang memberikan kaedah dia di mana ada dua pandangan. Pertama, makmum jemaah ni kita ikut je lah dengan khatib. Maknanya sebab khatib tak mengangkat tangan, maknanya khatib ni dianggap sebagai imam lah ketika kita mendengar khutbah, sebagai ketua, sebagai contoh ikutan kita. Jadi disebabkan khatib pun tak dianjurkan angkat tangan untuk berdoa macam ni, dan dianjurkan untuk angkat jari. Jadi maknanya makmum ni pun ikutlah dengan imam dan ikutlah dengan khatib. Maka tak perlu kita angkat tangan dan kita hanya mengaminkan dengan suara yang perlahan ataupun dalam hati kita. Kemudian boleh dianjurkan untuk kita nak mengangkat jari telunjuk. Sekadar isyarat sahaja. Maknanya kita ikut sama seperti khatib. Itu pandangan yang pertama tuan-tuan. Dan pandangan yang kedua, yang mana disebutkan dalam mazhab kita khususnya, iaitu itu kan doa. Jadi doa ini cuma khatib dia lah tak angkat kerana dia berkhutbah, dia ikut yang Nabi amalkan. Tapi jemaah ni sebabkan dia berdoa, jadi dia angkat je lah tangan dia. Jadi dia aminkan doa dia macam biasa. Jadi ini tuan-tuan, di sini memang ada dua pendapat, di mana kedua-dua pendapat ini yang boleh kita amalkan. Dan mana kata di sini ada khilaf lah, ada sedikit perbezaan. Jadi kedua-duanya kita boleh amal, tidak menjadi masalah. Bagi yang nak ikut dengan khatib, silakan. Tak perlu kita angkat tangan, aminkan dengan suara yang perlahan ataupun dalam hati, dan kita dianjurkan untuk angkat jari telunjuk sahaja, ikut seperti khatib. Bagi yang nak mengikut pendapat seperti biasa, di mana kalau kita doa kita angkat tangan, itu adab dia. Jadi kita angkat je lah tangan dan kita aminkan doa itu seperti biasa. Cuma tuan-tuan, yang kita perlu ingat secara khusus bagi muslimin, bagi ayah-ayah sekalian, di mana sebutan amin tu tuan-tuan, ini satu perkara yang kita perlu berikan perhatian. Sebutan amin sebaik-baiknya kita sebutkan perlahan, yang kata paling perlahan, dan sebaiknya dalam hati sahaja. Kerana kita nak menepati sunnah yang asal, iaitu tidak melakukan perbuatan yang dianggap sebagai ataupun perkataan yang boleh menyebabkan mengeluarkan suara yang menjadi kuat ataupun gangguan terhadap khutbah tersebut. Kalau kita seorang tuan-tuan, kita baca perlahan, kita sebut amin. Tapi bila perbuatan itu dilakukan oleh majoriti orang dalam surau kita contoh, jadi pada waktu khutbah itu dia akan bergema. Suara amin kita akan bergema. Sedangkan yang kita perlu patuhi yang sunnah asalnya, kita perlu diam sahaja.
Jadi sebab itu tuan-tuan, dan untuk kita nak menepati sunnah yang asal, maka sebaik-baiknya kita hanya aminkan dengan suara yang paling perlahan kalau boleh. Kalau boleh dalam hati pun tak apa tuan-tuan. Itu lebih baik. Kerana tidak dianjurkan kita untuk mengeraskan suara ketika mendengar khutbah. Walaupun ketika berdoa. Jadi nak berdoa pun kita boleh saja aminkan dalam hati. Tidak menjadi masalah. Ataupun kita aminkan sekadar yang memang perlahan. Maknanya suara cukup perlahan tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh buat begitu, kita buatlah begitu. Sebab yang pentingnya tuan-tuan tidak mengeluarkan suara atau mengeraskan suara sehingga menyebabkan dalam surau itu bergema dengan suara amin kita. Bahkan ada setengah tempat itu yang lebih kuat suara dia. Dia aminkan dengan begitu kuat. Kerana ialah bagi dia mungkin dah biasa aminkan begitu. Jadi dia terikut-ikut juga ketika mendengar khutbah. Walaupun kalau kita lihat secara umum tak ada masalah kerana itu doa kita aminkan. Tapi cuma dalam khutbah tuan-tuan, maka kita terikat dengan keadaan sedang mendengar khutbah. Jadi kita perlu mematuhilah adab khususnya mendengar khutbah. Sampaikan doa pun tak perlu angkat tangan tuan-tuan. Itu adab yang Nabi SAW ajarkan. Jadi sebab itulah. Jadi kita hanya just ikut saja. Jadi khususnya sunnah ni kepada khatib. Khususnya kepada khatib yang berkhutbah. Itu memang yang diakui tuan-tuan. Cuma bagi jemaah ini, makmum di situ ada perbezaan pandangan. Sebab tidak ada dalil yang khusus. Yang dalam ni pun kita dengar tadi, khusus kepada khatib sahaja. Jadi jemaah kepada makmum tidak ada dalil yang khusus. Jadi situ timbullah dua pandangan. Ada yang sebut ikut je khatib, ada juga yang sebut kita berdoa je lah macam biasa. Kerana itu yang cara yang Nabi ajarkan. Kita menadah tangan. Jadi tuan-tuan itulah cara yang boleh kita amalkan. Jadi ada dua cara tuan-tuan di situ tuan-tuan. Baik, tuan-tuan cukup tuan-tuan untuk pagi ini. Sekadar itu je lah insya-Allah pada pagi ini. Ya tuan-tuan kita lihat pada ibasan balik sebagai kita nak ulang kaji apa kita dah dengar tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung lagi pada masa akan datang. Kita lihat sunnah ke-41 tuan-tuan iaitu berkenaan doa musafir. Di mana yang kita boleh baca ketika kita nak bergerak. Maknanya kita mula-mula kita nak baca tuan-tuan ketika nak keluar daripada rumah. Iaitu kita baca dengan lafaz bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini bacaan yang pertama yang diakui sunnah. Kemudian boleh juga kita baca yang mana Imam Nawawi sebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dan kita tambah dengan doa dia. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au uzlima au azlama au ujhala au yujhala alayya. Jadi ini tuan-tuan boleh rujuk dalam riwayat Imam Abu Daud 5094. Hadis yang sahih. Kemudian itu sunnah ke-41 dan juga doa musafir. Yang kita baca doa yang versi ringkas pun tak apa tuan-tuan, sekurang-kurangnya. Ataupun kita baca yang lebih panjang. Jadi itu yang lagi baiklah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam riwayat Imam Muslim 1342. Juga hadis yang sahih. Kemudian pada sunnah ke-42, khususnya solat sunat 2 rakaat di masjid ketika pulang daripada perjalanan. Di mana waktu kita balik daripada perjalanan tuan-tuan, daripada musafir, sunat kita untuk singgah masjid ataupun surau sebelum kita pulang ke rumah. Bagi yang ada keuzuran, tak ada masalah, maka diterus balik ke rumah, solatlah 2 rakaat, kita niatkan qudum min safar, iaitu pulang daripada perjalanan. Boleh juga kita niatkan solat sunat duha, tak menjadi masalah tuan-tuan. Kerana itu juga salah satu pandangan yang disebut oleh ulama yang kita amalkan, yang boleh kita amalkan. Baik, sunnah ke-43 khususnya kepada khatib ketika dia berdoa dalam khutbah Jumaat. Di mana dia tak perlu mengangkat tangan dan dia disunatkan untuk memberikan isyarat dengan jari telunjuk sahaja. Sama ada dia melakukan seperti tahiyat ataupun dia mengangkat seperti sebut syahadah. Seperti kita sebut syahadah beginilah. Pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dia mengangkat jari telunjuk. Kemudian bagi jemaah, bagi makmum ada 2 keadaan ataupun 2 pendapat ulama. Pertama, kita ikut je sama seperti yang khatib lakukan. Maksudnya tak perlu kita angkat tangan dan kita disunatkan untuk mengangkat jari telunjuk. Isyarat saja tuan-tuan. Dan yang keduanya, pandangan yang kedua, kita angkat saja tangan seperti biasa, kita kiaskan kepada cara yang biasa Nabi berdoa.
Dari situ ditimbul dua pendapat kerana tidak ada dalil yang jelas dalam hal itu, tuan-tuan. Jadi itulah yang kita dengar pada pagi ini sebagai perkongsian ringkas. Itu insya-Allah kita sambung sunnah ke-44 dengan 45 pada sesi akan datang lah. Sebab tak sempat, tuan-tuan. Jadi masa pun dah tamat. Jadi mudah-mudahan yang dikongsikan pada pagi ini kita akan dapat manfaat dan juga kita amalkan bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan cubalah kita sampaikan kepada orang lain yang tidak bersama kita pada pagi ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.